Dan usahawan Nabi itu bukan takat di kota Mekah saja, tapi ekspor import. Pergi ke Syria. Mana jauh tu zaman tu ya. Kemudian tengok Nabi Daud alaihissalam seorang tukang besi. Ya. Kita ada seorang tukang besi di sini, ya. Orang yang hebat, tukang besi. Alhamdulillah, ya. Nabi Daud seorang tukang besi. Itu sampai tahap dia boleh melembutkan besi tadi, ya. Kemudian Nabi Adam seorang petani. Nabi Adam alaihissalam seorang petani. Kemudian Nabi Nuh sebagai seorang tukang kayu. Kemudian Nabi Idris sebagai tukang jahit. Maknanya Nabi Musa sebagai seorang pengembala, maknanya benda-benda yang kita buat ni satu perkara yang sangat mulia. Yang dah Rasul kita Dami-dami telah menunjukkan contoh kepada kita. Maknanya pekerjaan yang mulia, ya, yang Allah tunjukkan kepada kita yang perlu kita contohi. Kemudian kita lihat juga sahabat-sahabat yang jamin masuk syurga antara 10 yang ni ialah 4-5 orang adalah orang yang usahawan. Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lepas tu Osman bin Affan. Itu orang yang hebat, ya, yang kita jadi contoh dalam kehidupan kita. Kemudian dalam hadis yang Ustaz baca, ya, dekat 50 hadis, 500 hadis yang cerita tentang dunia korporat. 500 hadis dan 370 ayat Al-Quran menyentuh tentang perniagaan. Banyak tu. Maknanya perkara ini memang dititik beratkan dalam agama kita. Quran menyentuh 370 kali. Hadis lebih 500. Punya banyak, ya. Kemudian ada doa-doa yang Nabi ajar pada kita dalam dunia perniagaan yang perlu kita amalkan. Ya, banyak amalan-amalan. Ya. Sebab itu bila kita nak mula hidup dalam dunia ini ialah daripada awal tu, daripada bangun tidur tu. Daripada bangun tidur tu kita dah buat benda-benda yang baik. Contoh yang pertama sekali, bila nak berjaya bangun mesti awal. Mesti awal. Sembahyang subuh. Satu sekali. Jangan bangun pukul 9 pagi, pukul 10 pagi, tak ada, habis lah. Dah miss dah sembahyang subuh. Mula-mula tu kita kena buat dulu apa yang Allah suka kita buat. Jangan mula-mula kita dah pukul 8 pagi, pukul 9 pagi baru nak bangun, subuh dah lepas dah. Kita dah buat satu hari kemukaan Allah, mula-mula dah fail dah. Ini sebab itu mula-mula bangun tu kita dah set dah. Ya. Sebab itu kita bila kita nak berjaya, kita mesti ada 5K, ya. 5K yang kita nak. Yang kita perlu ada dalam diri kita, ya. Yang Ustaz nak sentuh malam ni cara ringkas je 5K tu, ya. Okey, yang pertama sekali ialah kita nak mendapat yang pertama sekali ialah kesihatan. Kesihatan, jaga kesihatan. Sebab kesihatan ni tidak boleh dibeli. Tidak ada nilai sebenarnya. Sehat. Nikmat sehat ni, ya Allah. Sebab itu Nabi SAW telah bersabda, ni'matan ni marbun fihi makatsir minan nas, as-sihat wal faragh. Dua nikmat yang memang manusia banyak tertipu. Pertama sekali, golongan-golongan muda-mudi. Nikmat sehat dan masalah lapang. Ni. Sehat tu masa enjoy, tak ada, lupa dah matlamat hidup kita. Ya. Sedangkan kalau boleh kita lagi awal lagi bagus, lagi awal lagi bagus, lagi awal lagi bagus. Lagi cepat lagi kita berjaya lagi bagus. 20-an kita dah boleh sampai ni dah. Sebab tenaga kita masih strong. Ya, kita hebat. Kita kuat, tenaga kita kuat. Tapi kuat tu dihabiskan di tempat-tempat yang tadilah. Di tempat yang tak sepatutnya. Ya. Kita boleh main game sampai tak tidur malam, boleh?
Tapi bukan pada tempat dia. Ya. Yang pertama, kesihatan. Mana jaga kesihatan kita. Jaga daripada awal. Daripada awal. Cara kita makan, cara kita tidur. Ya. Cara makan tu penting. Cara makan tu penting. Dan satu lagi kalau boleh, inilah memang ini memang terbaik sekali lah. Ya. Kau boleh elakkan merokok tu je. Elakkan merokok. Sihat. Ya. Ustaz nak jumpa orang yang tak merokok tu agak sukar. Ya, maksud kau boleh je merokok. Elakkan sama sekali. Dan sekiranya kalau kita ada kawan yang merokok pun kita kena hormat kawan. Sebab kadang-kadang Ustaz tengok ada orang tak hormat kawan. Tak hormat macam mana? Kedai makan bisa rokok. Mana boleh? Tak boleh, salah. Salah sama sekali. Ya. Itu kita kena jaga. Mana kesihatan jaga. Sebab yang Ustaz tekan sebab kita masih muda. Kita kena jaga pada awal. Tapi kalau sakit juga tu kita redha lah. Tapi kita kena jaga. Sihat. Nikmat sihat ni tidak ada nilai. Tidak boleh dibeli oleh wang ringgit. Apa guna kita kerja kuat? Kerja. Dapat duit banyak. Tapi bila dah ni habis duit untuk kesihatan saja. Habis duit. Ya. Itu. Okey. Yang kedua ialah kita nak kekayaan harta. Okey, yang kedua ialah kekayaan harta dan jiwa. Dua, kekayaan harta dan jiwa. Kita mana kita kaya, duit kita, harta kita banyak, kekayaan harta, tapi waktu yang sama kita pun kaya dengan jiwa. Seorang yang pemurah, seorang yang baik hati, seorang yang boleh bertolak ansur. Itu kita nak. Itu K yang kedua. Dan K yang ketiga ialah kebahagiaan. Kita nak bahagia. Tak ada siapa pun yang tak nak bahagia. Kita nak kebahagiaan dalam hidup. Ya. Dan kebahagiaan dalam hidup ini ialah diri kita nak bahagia dan pasangan kita pun nak bahagia dan keluarga kita nak bahagia. Jangan kita bahagia seorang-seorang. Apa guna kita seorang bahagia? Kita nak kita bahagia, pasangan kita bahagia, anak kita bahagia, keluarga kita bahagia. Itu K yang ketiga. K yang keempat ialah ketenangan. Tenang. Ekonomi macam mana sekalipun kita masih tenang. Boleh maintain relax, tak serabut. Kita naik jalan raya pun relax, tenang. Bawa kereta pun tenang. Ya. Tama-tama muda-muda lagi lah. Kena ketenangan tu. Jangan kita gopoh. Tenang. Ya. Kat jalan raya. Biasa kita nak deal dengan orang. Kita bercakap. Kita nak bergaul. Orang nampak ketenangan yang ada pada diri kita. Ya. Dan yang last kali ialah keberkatan. Ya. Keberkatan ni macam mana kita tahu berkat tak berkat? Ustaz, macam mana kita nak tahu berkat tak berkat ni Ustaz? Berkat dia ada dua tanda yang kita nak tahu. Berkat tu ialah harta berkat macam mana? Kita kaya. Kita duit banyak. Ya? Jiwa kita tenang. Itu berkat. Jangan kita duit banyak. Dalam bank ada, nuar ada. Tapi Allah tak tenang. Tidur tak boleh, makan tak lalu. Jumpa Allah. Jiwa tak tenang. Ya? Itu kita akan cek balik. Harta yang dapat tu macam mana. Sebab jiwa, berkat dia tenang. Ya? Yang kedua ialah, nak tahu berkat tak berkat, yang kedua ialah, dia sentiasa bertambah. Bertambah, sentiasa bertambah. Bertambah. Kebaikan bertambah, harta bertambah. Ya? Amal baik bertambah. Itu berkat. Kita naik. Jangan kita naik, pup jatuh. Tengok cek balik. Sebab apa? Mesti ada sebab dia. Berkat dia kan sentiasa naik. Dan turun tu biasa, tapi jangan turun. Terus. Habis, mati. Jahannam.
Tak ada. Dan niagaan turun naik tu biasa. Tapi walaupun macam tu, gerah dia macam tu, tapi ketenangan yang ada dalam diri kita. Itu yang 5K yang Ustaz nak sentuh malam ni. Dan macam mana kita nak supaya kita mendapat 5K tadi? Ya? Macam mana kita nak dapat 5K tadi? Ialah yang pertama sekali untuk kita mendapat 5K ialah yang pertama kita menambah ilmu dan belajar. Macam kita buat malam ni, bagus, very good. Menambah ilmu dan belajar. Belajar. Tak ada. Cari ilmu dan belajar ni tak ada penutup dia. Dan kita menuntut ilmu, maknanya minal mahdi ila lahdi, pada kita buayan sampai kita meninggal. Untuk ilmu. Jangan kita kata, mau dah 50, dah 40, dah 30, tak mau dah. Jangan. Selagi ada mana ilmu yang kita nak ni, kita belajar. Belajar. Ya, ustaz pun masih belajar. Sampai ustaz dia kata, nak belajar sampai meninggal. Itu mesti ada dalam ni. Mana belajar, cari ilmu tu, learning kita tu, belajar kita sampai kita meninggal. Itu hanya proses belajar. Mencari ilmu. Okey. Yang kedua ialah merancang hidup dengan teliti. Mesti ada perancangan. Merancang. Perancangan tu maksudnya, kalau boleh, perancangan tu kita tulis. Apa kita rancang? Apa yang kita rancang? Tulis apa rancangan kita. Ada rancangan jangka pendek, sederhana dan jangka panjang. InsyaAllah kalau kita merancang tu maknanya kita ada, bila kita merancang tu maknanya kita doa kita. Doa. Macam kita hutang, kita mesti merancang. Macam mana kita nak bayar? Kalau kita nak merancang macam mana, insyaAllah Allah akan bagi pertolongan. Allah akan bantu kita. Kadang-kadang tak mau bayar. Memanglah. Jangan. Kalau kita merancang, kita nak bayar, insyaAllah Allah akan tolong kita. Allah permudahkan urusan kita. Allah akan tolong. Allah akan bagi jalan. Percayalah. Tak ada benda yang mustahil. Itu rancang, ya. Apa yang saya cakap ni ialah apa yang kita perlu buat. Perlu buat. Ya. Apa yang kita nak. Sebab apa yang kita niat, apa yang kita tulis tu adalah doa. Doa bukan kita angkat tangan je. Ya Allah, ampun dosa, ya Allah. Panjangkan umur, ya Allah. Dah. Apa yang kita rancang, apa yang kita niat, apa yang kita tulis, apa yang kita sebut, semua itu doa. Ya. Doa. Ya. Kemudian menguasai ilmu pemasaran, contoh macam ICT, account dan ilmu yang berkaitan dengan bisnes. Kena menguasai. Kita kena menguasai bidang tu. Yang kata, saya dah tak maulah bagi orang ni, tak boleh. Kena kuasai kemampuan kita. Sebab Allah bagi pada kita akal ni, tidak hebat sangat. Cuma kita tak guna aja. Hebat sangat. Ya. Dan Ustaz baca, ya, baca daripada ni, kebanyakan orang yang ni, yang mula meniaga ni, banyakkan umur 50 tahun ke atas. Tapi kita masih muda ni, kita beruntung, kita awal. Pendedahan kita sebenarnya awal. Ya. Kemudian, apa yang kita perlu buat lagi bila contoh macam handphone. Macam ICT saya sebut tadi. Handphone tadi saya sebut. Ini adalah cukup penting sangat. Cukup penting. Sangat penting. Yang kita tak penting, sangat penting. Sebab pengalaman Ustaz, bila kita dalam bidang perniagaan, siapa yang respon cepat, itulah yang kita nak. Mesti respon. Sebab itu Ustaznya misi. Apa Ustaznya misi syarikat Ustaz? Cepat, tepat, berkat.
cepat, tepat, berkat. Cepat. Peluang bukan datang selalu. Ini yang Ustaz nampak, ini kelemahan, antara kelemahan kita ialah kita lambat bertindak. Lambat bertindak. Cepat. Dalam hidup mesti cepat. Cepat, tepat dan berkat. Contoh, orang nak minta pada kita. Contoh orang minta pada kita quotation minta. Cepat bagi respon. Sebab kalau kita postpone nanti, dia jadi ni. Kita lupa. Bagi terus respon. Orang tak nak itu bukan hak kita. Kalau kita dapat itu rezeki kita. Cepat respon. Terutama bagi customer kita. Cepat respon cepat. Jangan tangguh, jangan sama sekali tangguh. Ya. Baik itu Ustaz, handset Ustaz bukan 2, 3, 4. Di kat rumah tu ada lagi. Sebab apa? Sebab ada benda yang kita penting bertindak. Pertama sekali kita bilang isteri kita, anak kita. Kadang isteri kita nak kita cepat respon. Kalau kita duduk cakap-cakap, nanti dia ni. Pasangan kita mesti cepat respon. Jangan mula kahwin saja. Mula kahwin, bukan main cepat. Lama kahwin dah. Jangan. Isteri kita dapat respon, dia akan mengajuk. Sebab itu kita cepat. Cepat bagi tindakan balas. Boleh tak boleh? Ya. Sebab Ustaz pengalaman Ustaz dia tanya member-member yang lain, dia kata ada setengah tu tak respon tu koi. Jangan. Kalau kita tak boleh bagi tahu supaya orang tak tunggu-tunggu. Ya. Ini Ustaz berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman itu yang kita nak dalam hidup. Sebab benda ni kalau kita tak jadi budaya kita, memang kita akan memang tak boleh buat. Sebab tu kita kena jadi budaya. Jadi memang budaya sampai tahap macam kita bangun. Bagilah bangun pagi, apa perlu kita buat? Kita akan gosok gigi masuk bilik. Itu memang dah. Sama juga dalam hidup kita. Cepat. Ya, cepat respon. Cepat bertindak. Sebab itu bukan kita menguasai ICT bukan untuk kita nak ni tak. Kita nak untuk menjadikan dia sebagai alat untuk kita berniaga. Kereta sama juga. Bukan kita nak menunjuk-nunjuk sebagai kenderaan kita untuk berniaga. Untuk cari rezeki. Ya. Sebab benda-benda tu bila kita dah hidup dalam, kita kena tengok trend dia macam mana. Trend dia. Kita kena tengok dunia korporat bila kita buat macam mana cara dia berpakaian. Ni cara kita. Kita nak present hari ni, present hari ni kita pakai jubah. Tak lah. Bukan. Ada budaya korporat ada budaya dia. Dia bukan ikut Islam kita, tak boleh. Tak boleh. Semua tu benda-benda tu semua dia ambil kira. Cara kita berpakaian, cara kita pakai kasut, cara kita bercakap, cara kita semua ambil kira dalam ni. Tu kena belajar. Ya, kena belajar benda tu. Ya. Okey, kemudian lagi yang Ustaz nak sentuh ialah tentang kita bila kita nak berjaya ialah jangan menyerah kalah dan mudah putus asa. Kadang plan A kita tak berjaya. Jangan mudah mengalah. Cari plan lain yang lain. Tak ada kita terus-terus kita berjaya, tak. Ada benda yang sebab bila kita diuji dengan dugaan macam-macam. Bila kita dapat kejayaan, kita ada kepuasan. Sebab itu pengalaman kita. Pengalaman. Ya. Dan ada member Ustaz tu, bukan member lah, maksudnya dia ada Ustaz jumpa umur 26 tahun. Bila dia 26 tahun masih muda. Tak ada pengalaman, dia terlibat dalam construction. Terlibat. Sampai duit ni kira bukan main ratus ribu, juta. Ya.
Dan kereta dia kereta mewah, 26 tahun. Tapi bila dia tak ada pengalaman, tahulah muda dia agresif. Bila agresif, benda tu dalam dunia perniagaan ni, kita akan berjumpa dengan orang yang bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang tak baik. Maknanya dia ni bila dia agresif, dia tak, benda pengalaman tu tak mengajar dia tentang kita mesti berjaga-jaga. Last kali, bila dia ni terlalu agresif, dah terkenal. Dan dia rugi saja, ya, dekat 10 juta. 10 juta rugi. Ya. Antara yang dia rugi tu yang Ustaz ni, sebab dia Ustaz ni berjumpa dengan dia dan ni, antara yang dia rugi tu ialah dia yang dapat duit daripada luar negara tu. Bukan forex, dia macam ada duit daripada luar. Dia ada 2-3 bet besar tu, dia kata ada duit dalam tu, ada ni lah. Dia pergi balik-balik buka ke pejabat, tengok ada buku dengan botol je, terbatu. Dia simpan lagi, tunjuk kat Ustaz. Bayangkan. Umur 26 tahun, rugi 10 juta, macam mana nak cover tu agak-agak lah. Itu dugaan yang luar biasa. Ya. Sebab itu kita kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Ya. Ini kata, jangan kita, ya, bila jadi macam tu jangan kita putus asa. Tapi Ustaz tengok dia very strong lagi. Kuat lagi. Daripada kereta besar, mewah. Kira dia kata, buat duit 1 juta 2 ni biasa. Bulan bet dia, jalan biasa. Ya. Ini kata, ya. Sebab itu, yang seterusnya kita nak ni adalah mencari idea-idea baru. Ada idea baru yang kadang-kadang kita tak tahu. Idea-idea baru, pengalaman baru, ya. Kemudian kita nak kekayaan jiwa tu pula ialah dengan kita qanaah. Maksudnya kita berpada dengan apa yang ada. Maksudnya bila kita dapat, contoh kita berniaga, dapat macam ni, qanaah. Alhamdulillah rezeki aku hari ni dapat macam ni. Jangan kata, apalah dapat sikit hari ni. Bulan ni ya Allah, overhead tinggi. Jangan. Qanaah dengan apa yang kita ada. Itu maksudnya kita berpada dengan apa yang kita syukur. Bila aku ni lagi. Ya. Memanglah kita, bila dalam dunia perniagaan ni, dalam trend kita tengok, bila musim Ramadan dan musim raya puasa, memang boleh kata kebanyakan memang very slow. Tak ada yang ada. Tertentu saja yang ni. Tapi kebanyakan memang very slow. Mana perlahan. Itu kita kena terima lah. 2-3 bulan tu sebab kita tahulah trend kita, raya puasa kita bukan 2-3 hari dah. Kadang sebulan, 2 bulan. Lepas tu sambung dengan orang pergi Mekah lagi. Lepas tu ni air haji pula. Memang. Tu lah. Lepas tu kenduri kahwin lagi. Memang kita memang banyak sangat ya. Banyak sangat. Benda tu kena terima. Dan pandai-pandailah kita bahagikan masa kita. Ya. Itu kita punya budaya. Yang paksa kita terima. Ya. Pandai-pandailah kita bawa diri. Ya. Okey. Kemudian kita sabar, disiplin, positif, ya. Lepas itu jauh sifat tamak, ya. Jangan tamak. Jangan sama sekali tamak. Maksud tamak ni ialah kita haloba. Haloba ni maksudnya ialah tanpa kita ambil kira dosa dan pahala. Ya. Yang penting dapat, tak kira macam mana sekalipun, itu tamak. Kita kena cek balik. Ya, kita buat ni betul tak betul? Ya, kita kena ada ya, berhati-hati. Kemudian dalam kita berniaga ni ada benda-benda yang kita kena ya banyak ya yang kita kena berhati-hati.
Kemudian untuk mendapat ketenangan tadi ialah jangan elakkan daripada sifat dengki. Dengki jangan ada dalam diri. Buang hasad dengki. Dengki ni maksudnya kita nak dia berjaya dan kita supaya dia jatuh. Itu dengki. Ya. Kita doa dia jatuh. Ya. Kita nak, oh dia berjaya, aku pun nak tiru macam dia jugalah. Itu bukan dengki. Itu ialah kita kata ribtah. Ribtah maksudnya benda yang digalakkan. Mana dua benda yang digalakkan, seorang yang berjaya dalam niaga dan dia pemurah, kita nak ikut cara dia macam mana dia berjaya, aku nak ikut dia kah? Nak tiru dia. Itu dibenarkan. Kemudian seorang yang berilmu pula, aku nak jadi macam dia, orang berilmu, lepas sebarkan ilmu. Macam tu. Yang dengki ni ialah kita dalam diri kita, dia tu tak lama tu, lepas ni, pasti habis jangan, itu dengki. Kita tahu dia cakap dalam dia ni, kawan ni tengoklah macam tu, tapi jahat. Tu macam dia tu memanglah tengok tu dia berjaya sebab apa? Dia duduk bodek bos dia lah. Itu dia punya pasal lah. Dia berjaya tu dia bodek ke dia, itu dia. Kita jangan peduli dengan dia. Dia berjaya, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu habuan dia. Ya. Cara dia tu biarkan dia. Kita jangan tiru ke benda tu tak betul. Tapi dia berjaya, alhamdulillah. Ikut dia. Ya. Itu yang kata jangan dengki. Kemudian untuk berkat pula ialah sedekah, ya. Sedekah, zakat, ya. Benda tu ada hitam putih. Maksudnya bila kita ni pergi daftar dengan syarikat kita untuk zakat di pejabat zakat. Ya, tak tahu bagi dia kira. Senang. Benda tu biar kita daripada awal kita jaga. InsyaAllah. Percayalah. Kalau benda-benda ni awal kita jaga, senang. Ya, kira ni kira untung. Ya, kita buat program yang kita anjurkan ni memang sangat untung. Ustaz dulu mana ada, tak ada benda ni. Kalau Ustaz ni masa macam ni pun Ustaz pun teringin juga. Tak ada. Ustaz belajar pun daripada sendiri ya. Lepas tu bila ni bagi tahu Ustaz kita nak buat, kita bagus sangat. Bagus sangat Ustaz nak share. Dan kita boleh berkongsi. Sebab kajian Ustaz, kalau kita berjaya, kita kena bekerjasama. Tak boleh buat seorang-seorang. Nak berjaya mesti kerjasama. Ada mesti networking. Boleh. Tak boleh. Kita tak boleh dua seorang. Tak boleh. Masing-masing ada kelebihan dan kekuatan. Kita guna kekuatan yang ada pada kita. Itu kita berjamaah tadi ni. Berjamaah tadi ni. Sebab itu Ustaz memang Ustaz sangat bersyukur kerana Ustaz dapat bersama pada malam ini dan seterusnya. Dan kiranya kita berterusan. Ya? Berterusan sampai bila-bila. Sebab kita banyak memberi, kita akan banyak menerima. Ya? Kita banyak beri, kita akan dapat apa yang kita bagi. Lagi banyak kita bagi, lagi banyak kita dapat. Percayalah. Ya? Dan Allah bagi berbagai-bagai bentuk. Kadang Allah bagi cepat, Allah bagi lambat. Yang penting ialah kita dapat 5K tadi ni. Ya, ingat tu, malam kita belajar tentang kesihatan, untuk jaga kesihatan jaga. Kemudian kekayaan, harta dan jiwa. Yang ketiga, kebahagiaan. Kemudian ketenangan. Last sekali, keberkatan. Masuk dalam minda kita 5 tu. Dan balik olah lagi supaya kita dapat amalkan dalam hidup. Ya. Kena setakat kita dengar, kita tak amal tak jadi. Teruskan belajar. Ya. Walaupun nanti kita dah berjaya, belajar, bagi tip pada orang. Buat macam ni juga. Sambung di kampung kita ke. Kalau kita berjaya, bawa benda-benda yang ni untuk majukan kampung kita, taman kita, bagi sumbangan. InsyaAllah. Sebab orang yang banyak memberi, dia lebih bahagia daripada orang yang menerima. Seolah balik, orang yang memberi
lebih bahagia daripada orang yang menerima. Itulah. Mudah-mudahan kita dapatlah apa yang kita bincang malam ni. Okey, serah balik pada pengusi. Terima kasih Ustaz. Jadi insyaAllah kita akan buka untuk soalan. Tapi sebelum tu ada iklan sikit. Pertamanya ialah kita ada edarkan tray warna merah ni. Tray merah ni kita ada sediakan tempat letak business card masing-masing sebab ni usahawan kan. Usahawan ni dia benda paling penting ialah business card lah. Jadi kita buat macam meeting macam biasa, meeting. So bawa lah, boleh letak kad. Yang hadir tu boleh letak kad dalam tu. Jadi bagi saya pusing tu boleh jugalah kalau nak ambil kad tu. So lebih memudahkan lah kalau ada yang berkaitan. Dan seterusnya ialah sekarang ni ada match bola Malaysia lawan Singapura sebenarnya live. Betul. Jadi ustaz mesti nampak tak tenang kan nak tengok kat Aceh. Jadi kita nak lawan live dengan dia gak sebenarnya. So ramai tengok live sana. So kita nak kalau boleh live dan dekat sini pun ramai tengok juga. Jadi kalau sahabat-sahabat yang mungkin kat phone kat tangan tu kan, teknologi IT, jadi boleh share video tu sama ada sekarang pun boleh ataupun lepas ni. Sebab benda ni akan ada juga dalam page Kantan Center. Kantan Center. Boleh cari kat sini. Jadi saya buka untuk soalan-soalan lah. Siapa-siapa yang ada soalan boleh pass mikrofon. Ada. Okay, silakan. Nak share, nak berkongsi, nak bertanya, silakan. Ya. Ya. Saya tak sempat cantikkan tadi dulu berapa ramai dekat berapa something like 50 hadis, something like 360 something. I akan recall. Okey, tadi tentang ni berdasarkan catatan ustaz ni tentang ada 500 hadis yang menyentuh tentang perniagaan. Dan Quran pula ada 370 ayat. Ya. 370 ayat Al-Quran menyentuh tentang perniagaan. Mana banyaklah tu ya. Hadis 500 lebih ya. Quran 370 ayat. Kemudian yang nabi-nabi yang terlibat dalam dunia perniagaan, dunia ni ialah Nabi Muhammad penggembala dan usahawan, penggembala kambing. Lepas tu Nabi Daud tukang besi, ya. Nabi Adam seorang petani. Nabi Nuh sebagai tukang kayu. Nabi Idris tukang jahit. Nabi Musa penggembala. Banyak nabi-nabi memang boleh kata semua lah terlibat ya dalam dunia perniagaan. Ya. Memang bukan cakap menggalak, menjadi sekewajipan. Wajib kita mencari yang halal. Cari menghalal tadi ini. Sebab itu Ustaz bagi tahu pada kawan-kawan, kita tak akan dapat selesaikan masalah halal dan haram kecuali kita sendiri yang terlibat. Maksud di kalangan kita yang terlibat. Contohnya dalam peternakan ayam, kambing, ni semua. Sebab bila kita import daripada luar, kita tak dapat pastikan yang benda tu benda ni ya akan berlaku juga syubhah. Sebab itu bila kita terlibat dalam ni dengan sendiri kita tahu dah. Sebab memang kita tahu halal, haram, dosa dan pahala, ya. Ya, memang lagipun kita di kalangan kita, masyarakat kita cukup jaga bab halal dan haram. Sebab itu bila kita terlibat dalam ni satu kewajipan untuk umat kita. Ya, sebab itu kita galakkan supaya orang kita terlibat dalam benda-benda yang menjadi asas dalam kehidupan kita. Daging, ayam, ikan, itik, kambing, lembu semua adalah asas kehidupan manusia. Benda bab makan minum. Ya. Sama juga dalam air mineral, air drinking water dan sebagainya, kita yang ke depan. Ya, bukan kita jadi customer ataupun pengguna saja. Kita yang menguasai benda ni. Ya. Okey. Saya ada satu soalan dan juga mungkin makluman lah kepada inilah kita di sini ni.
sebenarnya nak bercerita dengan JKKK. Tapi dah halang-halang kita berkumpul ni, saya nak tanya pendapat Ustaz dan kawan-kawan yang lain jugalah. Berkenaan dengan speedmat kita di bawah ni. Kalau perasan kalau kita masuk, dia ada peti air di sebelah kiri just after the counter. Dan ada satu bahagian yang ditinted hitam. So dalam tu memang kita tahu memang ada alcoholic drinks. Kita pun nampak orang Chinese, Indian duk pergi beli. Isunya sekarang pekerja kat situ saya rasa daripada 8 ke 10 tu seorang je kot India. Yang lain tu semua orang Melayu kita, orang Islam. Termasuklah manajernya. Dan saya ingat, mungkin ini dia punya standard operation procedure ke, memang kena ada jual arak dalam setiap 99 Speedmart. So duk ingat-ingat macam tu. Lepas tu pergi Impian Makmur baru ni, tengok di Speedmart sana, tak ada langsung alcoholic drink. So adalah idea kita nak buat petition ke, nak minta pandangan Ustaz macam mana kita nak bantu untuk bantras benda ni betul-betul di bawah kita ni. Itulah. Dan pada pandangan Ustaz, benda-benda yang seperti ini kita boleh berjumpa dengan pihak yang bertanggungjawab di kawasan kita. Maksudnya macam ketua kampung, lepas tu wakil-wakil kepada wakil rakyat dan kepada Tok Pengulu, ya, dan kepada imam. Mana orang authority dalam ni, dia ada jawatan kuasa yang itu lagi bagus, ya. Sebab orang-orang yang seperti ini yang ada jawatan, ada pangkat ni, dia lebih didengari daripada kita yang orang biasa. Kita melalui dia orang. Dan kita menyampaikan apa yang berlaku dan terpulang pada mereka untuk tindakan yang seterusnya. Ya? Okay. Pasal kenaan tu saya bukan nak tambah sikit lah makluman. Saya pun memang orang taman tu lah, kebetulan. Makmur. Sebenarnya benda ni memang pengalaman. Benda ni memang dibincang dalam taman tu sebenarnya, dalam taman. Masa nak buka nanti Speedmart tu, Abang Syafiq Abang Syafiq pengerusi surau Raudah. Memang dia highlight kan, dah tahu dah nanti Speedmart akan buka benda tu. Tapi kita kena ada justifikasi kita yang betul lah sebenarnya. Macam Bangi salah satunya antara kawasan yang sangat kuat menentang. Saya ingat saya lah, Adun dia pun sangat menyokong untuk tak ada orang Bangi menyokong untuk tak ada arak di kedai-kedai, sebab faktor utama ialah penduduk dia sendiri. Yang penting tu kita kena ada bagi tahu yang kita punya penduduk kat sini semua Muslim. Tu dah clear. So bagi saya, kalau Sungai Kantan sendiri pun memang kukuh lah sebenarnya, kukuh untuk kita bagi tahu yang benda ni tak patut jual kat sini pun. Itu saja, wallahu a'lam. Good idea. Lagi? Silakan. Sharing. Persoalan ni sebenarnya saya dah lama duk berpusing-pusing dalam kepala otak saya ni berkenaan dengan solidariti kita terhadap memboikot McDonald apa semua tu. So macam pada pandangan Ustaz, apakah kalau Ustaz sendiri kesedaran Ustaz terhadap benda-benda macam tu yang ialah big sponsorship for Yahudi apa semua tu. Kalau pada Ustaz macam mana komen Ustaz berkenaan dengan McDonald, Starbucks, adakah kita sepatutnya memboikot juga dalam keadaan yang keras, syadid, ataupun kita boleh membeli bila-bila kita nak? Macam mana pada pandangan Ustaz? Okey, pada pandangan Ustaz, maknanya kita perkara itu kita boleh tindakan kita ialah untuk kita menghindarkan diri daripada benda-benda yang kita dah tahu terlibat dengan benda yang tak elok. Kita memboikot ataupun kita boleh bertindak untuk diri kita dan keluarga kita, dan kita cari buat pilihan yang lain. Sebab itu pun juga, sebab dalam hidup kita mesti mujahadah. Tak ada dalam hidup yang kita tak perlu mujahadah. Perlu mujahadah maksudnya perlu berjuang. Mujahadah maknanya bersungguh. Tak ada benda tak apalah, relax lah, tak boleh. Dia mesti melawan. Mana melawan maksudnya melawan dalam bentuk yang harmoni. Itu tak mujahadah. Contoh kita bangun pagi. Perlu mujahadah. Senang kan nak bangun pagi tu. Dengan cuaca sejuk, dengan aircon, dengan air sejuk. Tanpa mujahadah tak boleh bangun punya. Percayalah. Walaupun badan dia sadar.
Itu kata mujahadah. Dah sungguh. Bukan senang tau, bukan senang ya Allah, bukan senang ya. Sebab itu perlu mujahadah dalam hidup. Ya. Sama juga kadang kita duduk dengan kawan kita. Dah lewat ni, dah lewat. Kita besok nak kerja. Kita nak raih kawan kan kita kena nak balik. Kita ada family. Itu mujahadah. Tak apalah, nanti kawan kata apa pula? Sudah. Ini aku tak boleh. Tak boleh, kita dah mesti ada prinsip. Kita bukan berapa kita kena balik. Jangan kita duk ikut, tak apalah, member. No. Kita dalam hidup mesti ada prinsip kita. Kita tahu dah. Macam mana sekalipun kalau masa ni aku ada komitmen yang lain. Sebab kita tak boleh ikut orang. Kita ada prinsip hidup kita sendiri. Sebab kita nak berjaya. Itu je. Ya? Sama juga dalam masalah ni, kita mujahadah ya, untuk berlawan dengan cara yang betul. Ya. Okey, silakan. Ada lagi ke soalan? Sambil-sambil tu yang tengah bergerak tu ialah tabung. Tabung kira pengurusan lah. Tabung pengurusan untuk usrah ni. Jadi kalau siapa-siapa yang kira buah, memberi tu lebih bahagia Ustaz. So insyaAllah saya doakan anda bahagia. Jadi Ustaz, saya ada soalan nanya. Saya tertarik dengan mengatakan Nabi Muhammad tu seorang usahawan kan. Jadi apakah akhlak dia yang paling utama dalam menjadi usahawan? Okey, soalan yang ni yang bagus ya. Okey. Dia bila Nabi sebagai usahawan, 4 sifat wajib tu mesti ada pada kita. Bukan ada pada Nabi saja. Itu memang wajib pada Nabi. Tapi 4 sifat wajib tu perlu ada pada kita sebagai usahawan. Yang pertama sekali ialah siddiq, iaitu mesti benar. Jangan cakap tak serupa bikin. Mana mesti benar. Ya. Sebab gebang tu pada. Dia cakap besar, cakap. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ya, kalau boleh kita ada reserve. Ya. Sebab kadang kita orang muda kan, orang muda kadang kita terikut. Biasalah tu. Maknanya kita mesti ada prinsip. Okey. Dan benar ni pula, siddiq ni ialah satu sangat pesan dalam dunia bisnes. Jangan sebut on the way. Jangan sebut on the way. Jangan sebut on the way. Jangan on the way. Jangan. Elakkan sama sekali. Tak, sebab kita pengalaman Ustaz bila sebut on the way tu, kita tak tahu berapa lama kita boleh sampai. Sebab sebab orang menunggu kita. Ya, macam minggu lepas, 2 minggu Ustaz lewat. Ustaz bagi tahu. Ustaz sampai pukul apa? Ustaz kata pukul 9 lebih sampai. Lepas tu tiba-tiba Ustaz lawat lagi. Ustaz bagi tahu. Dalam ni pun Ustaz bagi tahu Ustaz lewat. Supaya benda tu ada perancangan, orang boleh buat. Sebab kalau orang kata on the way. Pukul berapa? Bagi tahu supaya orang boleh buat kerja lain. Sebab kita nak berjaya. Sebab kita nak berjaya, kita mesti dengar apa yang orang dah berjaya. Maksudnya, jangan sebut on the way. Beritahu. Sekarang kat mana? Saya dekat Bukit Jalil. Dalam pukul ni saya sampai. Sebab kita on the way tu, bila sebut on the way tu, orang tahu dah dekat sangat dah tu. Pada orang imagine dia dekat nak sampai dah. Jangan, sebab kita, contoh macam ni, sekarang kita pukul 10 kan. Kita kata, okey, saya sekarang ni kat Kajang ni, dalam pukul 11 saya sampai. Dia sekarang ni, pukul 11 dia, mana bawa banyak dia boleh buat. Dia boleh buat kerja lain. Pergi cucuk ATM dulu ke, pergi makan dulu ke, pergi ambil anak ke dulu. Pukul 11 dia pun sampai. Itu jangan, elakkan sama sekali. Sebut kat mana kita sampai. Ya, sama juga contohnya. Kalau kita ni, kita panggil orang penceramah. Ustaz kat mana sekarang ni? On the way.
Tiba-tiba 10 minit tak sampai. Telefon lagi. Ustaz kat mana? On the way. Nampak tak kita macam mana hati kita? Nak kata kat ustaz ni, ustaz pula. Bagi tahu maknanya ustaz sekarang berada di ni Balakong. Ustaz dalam 15 minit sampai. Nah, bila orang sebut 15 minit orang tenang. Kan? Mana ustaz dah sekarang berada di Rawang, sejam ke tak sampai. Bila sejam tu dia tahu dah. Macam mana nak masa sejam tu? Ustaz tolong, tiba-tiba dah. Ustaz ni sejam sampai. Ustaz boleh tak isi masa lapang dulu? Boleh tak? Dia pun boleh. Macam mak dah. Sebab kita tak menyusahkan ni dan tak menyusahkan orang. Itu maknanya benda-benda macam ni, kita kena tahu. Sebab kita nak berjaya, benda ni, sebab Ustaz sentuh tu sebab benda ni selalu orang buat. Maksudnya, kita nak berjaya, kita kena melawan arus. Maksudnya kalau orang buat tak ni, kita jangan buat. Sama juga macam Ustaz pergi KL. Ustaz pergi KL ialah selepas orang masuk pejabat. Itu hanya prinsip Ustaz. Ustaz pergi KL selepas orang masuk pejabat. Dan Ustaz balik sebelum orang balik pejabat. Dan kalau orang minta ceramah pada Ustaz, Ustaz boleh tak ceramah pukul 8 pagi? Minta maaf. 8 pagi saya tak boleh. Sebab saya tak nak traffic jam. Saya tak sebut pada dia tapi Ustaz tak mau. Kita ambil ceramah tapi kita terlibat presiden. Macam jiwa kita. Ceramah. Nampak tak? Kita jiwa kita tak tenang. Ustaz mana 8.30 pagi kan? Memang Ustaz tolak. Kalau ceramah boleh. Tapi pukul 11 pagi. Bulan Ramadan juga ceramah kat mana? Bila nak ceramah? Berbuka puasa. Minta maaf. Masuk KL buka puasa memang lepas buka puasa lah ceramah dia. 4 jam. Kita prinsip kita. Maknanya sama juga. Ada seorang member Ustaz ni, Ustaz beritahu dia memang seorang yang sangat berjaya. Ya. Saya tak sebut sebab nilai kan. Tak boleh sebut nama dia. Dia seorang yang memang berjaya. Dunia korporat yang sangat bagus. Dan dia punya projek dia bukan 100 juta, bilion. Tapi antara prinsip hidup dia, dia tak keluar malam. Dia tak keluar malam. Kita hormat prinsip dia. Kemudian Ustaz pernah buat appointment dengan malam. Boleh tak kita jumpa di Kajang? Dia kata boleh. Tiba-tiba, kawan yang nak jumpa tu, Ustaz minta maaf Ustaz, kita kena jumpa ke Ulu Langat. Saya beritahu dia jumpa Ulu Langat. Minta maaf sebab tadi janji di Kajang. Tak. Hari lain kali. Nampak tak prinsip dia? Kita pegang. Sebab kita berjaya, mesti orang follow kita, bukan kita follow orang. Ya? Ini yang kata, ciri-ciri orang berjaya, mesti kita ada prinsip hidup kita sendiri. Dan kesimpulannya, jangan sebut on the way. Elakkan perkataan tersebut. Boleh sebut on the way, tapi sebut bagi masa. Maksudnya, saya on the way, sekarang ni saya berada di kat mana-mana. Bagi lokasi kita. Saya on the way, sekarang berada di Kajang. Dalam 10 minit sampai. Dah. Jangan on the way. Lepas tu orang telefon lagi. On the way. On the way lagi. On the way. Kadang member tak gamak nak tegur kita. Kadang orang tak. Ustaz dah beritahu dah prinsip Ustaz. Ustaz beritahu dulu. Ustaz tak ingat. Ustaz beritahu. Ustaz janji 3 kali saja. Janji pukul 9. Dia datang 9.30. Okey. Boleh maafkan lagi. Kali kedua. Janji pukul 9. Pukul 10 baru sampai. Okey, 2 kali boleh tahan lagi. Janji pukul 9, pukul 10.30 baru sampai. 3 kali. Okey, tak apa. Orang yang macam ni, kita tak boleh deal dengan dia. Minta maaf. Bukan cakap boleh deal dengan dia. Dan jadi partnership kita pun minta maaf. Orang yang tidak macam ni, dia bukan bertakat dia ni, dia akan merosakkan diri kita. Kerana dia. Itu prinsip. Ya, itu kena jaga daripada awal. Sebab benda ni bukan kita boleh ubah dengan sekejap, tak boleh. Kita kena ubah daripada awal. Ubah daripada awal. Macam kita pakai kemas. Pakai kemas kan boleh kita pakai kemas bila kita baru nak buat, kita jadi rimai sebab kita pernah buat. Tapi kalau kita daripada awal kita dah buat, memang kita dah selesa.
Faham tak? Ini yang kita ni. Ya. Benar-benar budaya ni bukan boleh ubah dalam sehari dua tak. Bukan sebulan dua tak. Dia kena daripada didik daripada awal. Daripada awal ni lah Ustaz ni. Daripada awal Ustaz nak bentuk. InsyaAllah, percayalah. Kalau ikut apa yang kita bincang, kita buat insyaAllah. Tak lama lah, akan berjaya. Sebab kita ni tempat kita duduknya lubuk. Sebenarnya lubuk. Lubuk sangat. Saat berjumpa dengan orang, ya Allah. Dia goreng pisang je. Goreng pisang saja dia order bertan-tan. Goreng pisang saja. Ada orang jual laksa. Laksa saja satu hari 120 kilo. Jual laksa. Ada orang jual nasi. Nasi saja 120 kilo. Nasi je. Mana ni? Oh, tempat ni memang. Kita betul-betul ni. Dan kita memang orang. Kita pula memang kita nak utamakan orang kita. Nak bagi. Kalau kita betul-betul ikut apa ini. Memang job kita tak menang tangan. Percayalah. Tak menang tangan. Tapi mesti tunjuk kita punya komitmen kita. Kesungguhan kita. Yalah. Macam Ustaz masa duduk di sekolah dulu. Kalau dia ni kita bagi projek kat dia. Dia buat bagus. Tak cari orang lain baik kat dia. Bagi kat orang lain. Pening bala kita. Biar bagi kat dia. Tak pening bala kita. Kita nak senang ke susah? Kita nak senang. Maknanya kita nak senang ialah orang yang menyenangkan diri kita. Kali pertama, kena kali susah dah. Kali tu je lah, minta maaf. Lepas tu, no. Tak ada. Ya? Itu yang kita kena jaga daripada awal. Okey? Okay, seterusnya lagi. Ya, Ada sharing sikit lah. Apa nama, lebih kepada ICT Ustaz. Boleh saya tahu tak siapa yang dekat sini yang guna waste setiap hari? Waste to be particular. Setiap hari. Okey. Right. Bagi yang guna Google Maps, sebab function ni dalam waste, so saya tak tahu dalam Maps ada ke tidak berkaitan dengan on the way tadi tu. Kita boleh jadi sangat precise lah dalam waste. Waste bagi saya adalah satu tool untuk peniaga yang sangat efisien. Dalam waste ada dua function yang saya personally saya rasa kagum. First sekali adalah ETA, Estimated Time of Arrival. Maknanya kita dah tahu ETA kita pukul berapa, kita klik je share, kita boleh share kat mana-mana. Kita nak share dalam waste boleh, kita nak share di SMS boleh, WhatsApp boleh and so on. Bergantung kepada phone. Facebook pun boleh. Itu kalau nak gebang lah, bab kata Nazlin kan. Anyway, so dalam function estimated time of arrival tu, dia ada lagi satu function iaitu orang tu kalau dia celik IT dan dia rajin lah, dia klik je dia boleh tengok kita di mana Ustaz. Dia boleh tengok at that particular time. So for example, kalau macam mana lambat sangat ni, ada di mana ni, malah nak telefon, check pak tengok kan. Oh dekat dah, dalam 1 kilo lagi, tak lama dah lah. So dia pun relax, ketenangan kan. So kita menggalakkan ketenangan kepada klien kita tu. Kalau kita yang buat dia gundah gulana, memang discussion sekejap lagi ke laut lah kan. Okay, itu satu function lah. Lagi satu yang saya sendiri pun jarang pakai tapi sepatutnya saya lebih banyak pakai adalah kita boleh letak planner dalam waste tu untuk sampai di mana, pukul berapa. Waste ni bagi saya adalah dipanggil apa benda open apa tapi data dia yang guna tu adalah data daripada pengguna yang saya rasa berjuta dah kot. So dia ada data setiap hari, jam pukul berapa, lega pukul berapa, ada graf dia dalam waste tu. Ada nampak warna merah pekat, warna merah cair, turun naik. So katalah kita nak sampai Shah Alam pukul 9, kita nak gerak daripada Kajang. Dalam tak silap saya 15 minit ke setengah jam sebelum tolak tu waste remind dah, kena gerak sekarang kalau nak sampai by 9. Dia dah alert dah dan dia dah ada data at that particular time, orang lain duk pakai. Ada perancangan. So sekarang ni ada tool untuk bantu kita punya perancangan kan. So kalau tak, siapa yang pakai smartphone cakap on the way tu macam
pakai 3310 lah. Kan? So itulah saya punya ni lah, kalau boleh kita gunalah ICT. Okay, bagus. Lupa untuk sharing yang menarik ya, bagus, very good. Dan Ustaz lepas berhenti di sini dulu. Ya, sebab Ustaz ada nak pergi ke Pusrawi ya, untuk tengok anak Ustaz yang besok dia operation ACL. Ya, dia pun telah naik ACL besok ke 8 pagi malam ni dah. Ustazah dah mesej dia nak bawa makanan. Sebab makanan kegemaran anak Ustaz tu. Kedua dia kena puasa untuk operation ACL. ACL sebab dia jatuh main bola tu. Afif. Dan dia punya operation pun antara 30 ke 35 ribu juga. Tapi alhamdulillah ada medical card. Itu penting medical card. Ya. Dan terutama sekali kalau boleh ada Pekeso. Ya, Pekeso tu pun banyak membantu. Okey. Saya minta dia dulu. Okay. Sama-sama doakanlah untuk operation tu selamat. Selamat dan untuk dia ni sebab dia operation sebab dia nak main bola lagi. Nah, itulah. Dia kalau doktor kan tanya nak operation ke tak kan? Dia kalau nak main bola lagi kena operation. Operation sebab dia muda lagi 26 tahun ya. Dan insya-Allah kita jumpa lagi ya. Dan saya doakan semoga kita semua sukses. Ya, amin, dan dapat 5K yang kita bincangkan malam ni. Kita tanya dulu Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jadi saya ada satu berita sikit. Sponsor makanan tak jadi pada malam ni sebab ada emergency juga katanya. Jadi tak apa, kita